Selamat bertemu kembali bersama saya Nivina Maniraj di RHB Money Chat. Bersama saya pada hari ini ialah Puan Masyani Shukri dari RHB Group Retail Credit dan tetamu undangan kita Puan Ruhani Zamtalib dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Topik perbincangan kami pada hari ini berkenaan dengan pengurusan kewangan pasca moratorium. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini. Sama-sama, Nif. Sama-sama, Nif. Ekonomi Malaysia sedang mengalami kegawatan akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah bermula pada Mac 2020. Apakah pendapat Puan Mas tentang situasi ini dan apakah kesannya? Terima kasih, ya, Nif. Di awal tempoh pelaksanaan PKP iaitu pada bulan April 2020, kadar pengangguran telah meningkat kepada 5%, di mana berlaku peningkatan ketara ke atas pertambahan individu menganggur sebanyak 48.8%, iaitu seramai 788,800 orang berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, statistik terkini merekodkan peningkatan sebanyak 5.3% kadar pengangguran di negara kita pada Mei yang lepas, di mana ia membabitkan seramai 826,100 individu yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun telah dibuang kerja. Pada saya, statistik ini agak membimbangkan kerana kebanyakan mereka yang telah kehilangan punca pendapatan ini masih mempunyai pinjaman bank. Betul. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan, pihak bank telah memberikan bantuan awal untuk mengurangkan beban rakyat, termasuklah memberi penangguhan bayaran pinjaman selama 6 bulan atau kita kenali sebagai moratorium dan juga bantuan prihatin rakyat. Tetapi bantuan ini pada saya adalah berbentuk jangka masa pendek. Betul. Seharusnya kita merangka pelan kewangan untuk jangka masa yang lebih panjang, terutamanya selepas tempoh moratorium ini tamat. Itu statistik yang agak membimbangkan. Apa pendapat Puan Roha pula tentang situasi ini? Okey, terima kasih, Nif. Saya sebenarnya bersetuju dengan Puan Mas. Sebagaimana semua yang kita maklumkan, moratorium yang ditawarkan oleh Bank Negara secara automatik bermula April yang lalu akan berakhir pada September yang akan datang, betul? Betul. Okey. Start saja daripada Oktober, semua kita akan start membayar balik pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kedudukan aliran tunai kita? Mampukah kita membayar balik pinjaman yang telah ditetapkan? Okey, terima kasih pihak RHB dan saya hari ini sebagai wakil daripada AKPK bersama-sama anda untuk memberikan pendedahan dan juga solusi keuangan bagaimana sekiranya anda ataupun yang di luar sana mempunyai masalah pembayaran balik pinjaman, especially apabila berakhirnya moratorium kelak. Okey, berbalik kepada Puan Mas pula, apakah peranan sektor perbankan dan bagaimanakah pihak bank boleh membantu penonton kita dalam masa yang sukar ini? Terima kasih, Nif. Sebenarnya, membuat rundingan bersama pihak bank merupakan atau kita boleh anggap sebagai satu langkah yang pertama setelah kita menganalisa keadaan kewangan terkini kita. Jika kita perlukan bantuan, kita bolehlah memohon kepada pihak bank dan pihak bank bersedia mengkaji semula dan memberikan cadangan pelan pembayaran balik yang bersesuaian dengan keadaan kewangan yang terkini. Jika Nif ataupun Puan Roha masih ingat, baru-baru ini Perdana Menteri ada mengumumkan beberapa pelan pembayaran balik yang boleh kita tawarkan kepada peminjam. Betul. Pertamanya, peminjam boleh memohon untuk mendapatkan lanjutan moratorium selama 3 bulan untuk mereka yang telah kehilangan pekerjaan dan juga punca pendapatan. Yang kedua, kita juga boleh menawarkan kepada peminjam untuk mengurangkan bayaran ansuran bulanan selaras dengan pengurangan gaji yang diterima pada hari ini. Correct. Dan yang ketiga, ya Puan Roha, kita sebenarnya juga boleh menawarkan kepada peminjam untuk hanya membayar faedah ataupun keuntungan dalam sesuatu tempoh yang pihak bank akan tetapkan. Dan yang terakhir, peminjam juga boleh mendapat ansuran bulanan yang kurang kerana kita akan memanjangkan tempoh pinjaman yang sedia ada.
Okey, Puan Mas, jika kami tidak dapat menepati jadual yang ditetapkan oleh pihak bank, apa harus kami lakukan? Pertamanya, kita jangan risau. Kerana kami di RHB amat komited untuk membantu anda di luar sana. Bagaimana pula dengan pihak AKPK, Puan Roha? Bagaimana AKPK boleh membantu kami dan apa langkah-langkah yang perlu kami ambil untuk menangani masalah kewangan? Yalah, bercakap tentang kemampuan membayar balik pinjaman ni kan, perkara pertama sekali yang patut kita lihat sekarang ini ialah melihat semula kita punya aliran tunai, kedudukan aliran tunai. Kita tengok balik sama ada kita mampu ke tidak untuk membayar balik pinjaman selepas ini. Dan yang paling penting sebenarnya kan di AKPK, kami sentiasa menerapkan ideologi di mana hutang kita ataupun perbelanjaan kita tidak boleh melebihi 40% daripada kadar pendapatan. For example, anda punya pendapatan kini ada RM5,000. Contoh anda harus make sure kita punya pembayaran balik rumah, kereta, personal loan, credit card dan sebagainya tidak boleh melebihi daripada RM2,000 anggaran lah sebenarnya begitu. Okey, sekiranya anda mempunyai masalah di luar sana yang tidak boleh membayar balik pinjaman selepas bulan 9 ni berakhir, kita di AKPK ada menawarkan satu program khusus iaitu program pengurusan kredit tau. Dia short form dia kita panggil PPK. Di PPK ni kita akan membantu mereka di luar sana untuk pertamanya kita akan adjust balik ataupun reschedule semua pembayaran balik pinjaman mereka mengikut kemampuan aliran tunai mereka tau. Yang keduanya, bila masuk saja dalam program ini, mereka akan diberikan penangguhan tindakan undang-undang yang telah dikenakan kepada mereka oleh pihak bank sebab pada ketika itu mereka telah disenarai hitamkan contohnya lah. Kemudian kita juga akan memberikan bayaran setempat. Maksudnya sekiranya pinjaman CA ni mempunyai pinjaman di perbankan A, B dan C, maka kita akan satukan ke semua pembayaran balik mereka di satu tempat melalui AKPK dan ianya akan disalurkan kepada dia punya loan account masing-masing. Dan last but not least, kita akan memberikan ketenangan minda kepada mereka di mana bila masuk saja dalam program PPK ni, mereka akan terlindung daripada gangguan pemungut hutang. Ya, betul. Okey, berbalik pada Puan Mas pula, apakah dokumen atau kriteria untuk penonton kita mendapatkan bantuan dari pihak bank? Okey, kriteria asas yang diperlukan oleh pihak bank di mana permohonan ini terbuka kepada mana-mana peminjam yang status kewangannya terjejas akibat pandemik COVID-19. Tetapi untuk kelancaran proses, permohonan ini haruslah disertakan dengan dokumen sokongan. Contohnya, surat perberhentian kerja ataupun surat pengurangan gaji. Jadi untuk memohon, mereka seharusnya melayari laman web rasmi RHB di mana terdapat FAQ yang telah kami sediakan. Permohonan boleh dibuat melalui pautan FAQ tersebut. Okey, terima kasih Puan Mas. Berbalik pada Puan Roha pula, apakah kriteria bagi penonton kita memohon bantuan dari AKPK? Okey, kriteria dia mudah saja ni Mas. Sekiranya peminjam di luar sana, asalkan anda adalah peminjam berkapasiti individu dan juga kita buka juga kepada mereka-mereka yang menjalankan perniagaan secara pemilikan tunggal. Itu satu. Yang keduanya, asalkan pinjaman atau pembiayaan mereka berada di dalam pembiayaan konsep konvensional ataupun Islamic financing pun boleh. Mereka ada credit card pun boleh, charge card pun sama dan PT-PTN yang penting. Ramai sangat tunggakan PT-PTN yang ada sekarang ni kan. Dan yang satu lagi ialah agensi bukan perbankan iaitu di Aeon Credit. Maka mereka boleh dapatkan bantuan PPK. Kemudian kami juga kena meneliti sekiranya orang yang nak memohon ni dia punya exposure, total exposure di dalam perbankan tidak boleh melebihi 5 juta. Banyak tu tau. Banyak tu. 5 juta. Dan yang paling penting, mereka tidak boleh dikategorikan ataupun telah declared as a bankrupt. Baru boleh mereka boleh masuk ke dalam program PPK. Okey, Puan Roha, saya pasti ramai di kalangan penonton kita, termasuk saya, yang mempunyai pinjaman dari beberapa bank. So, bagaimana kalau begitu Puan Roha? Kalau nak uruskan satu-satu, pening tu, banyak. Betul, yalah kan, dah ada gangguan pendapatan habis kan. Okey, jangan risau, AKPK anda buntu saja, kami akan bantu. Macam mana caranya ialah
mereka akan diberi bantuan dari segi kami akan menjadi orang tengah ataupun intermediaries antara peminjam dan juga perbankan. Kita akan bantu mereka secara holistik, secara menyeluruh. Mereka ada pinjaman di beberapa perbankan, kami akan satukan ke semua pinjaman mereka mengikut parameter yang telah dipersetujui oleh pihak bank dan juga AKPK. Semudah itu. Okey. Contohnya, kalaulah saya kehilangan sumber pendapatan Puan Mas dan tidak dapat membayar balik pinjaman saya, apa harus saya lakukan? Mungkin soalan ni Puan Mas boleh terangkan dahulu. Okey, pertama kalinya jangan risau. Seperti yang saya nyatakan di awal tadi, Nif, jika mereka yang mengalami masalah kehilangan pekerjaan boleh memohon bantuan lanjutan moratorium selama 3 bulan. Oh, okey. Ya, dengan menyertakan permohonan melalui borang beserta dokumen sokongan seperti surat pemberhentian kerja. Okey. Dan perlu diingat, kami di RHB sentiasa komited untuk membantu anda akan bersama-sama menempuh saat-saat yang sukar seperti ini. Terima kasih Puan Mas. Puan Roha pula, bagaimana AKPK boleh membantu penonton kami di masa yang sukar ni? Okey, cara di AKPK pula, kita akan menjalankan telecounselling bersama pemohon, di mana apabila berlakunya sesi tersebut, kita akan analisa dia punya kedudukan aliran tunai dan kemampuan pembayaran balik pinjaman mereka, dan setelah menganalisa tu kita akan pelankan penjadualan jumlah pembayaran secara menyeluruh yang kita akan berikan kepada mereka dan mereka akan membayar melalui AKPK. Itu saja caranya. Puan Roha, tadi Puan ada mention tentang PPK. Okay. So mungkin Puan boleh menjelaskan bagaimana kita boleh meminta bantuan PPK. Okey, sekarang ni kan norma baharu semuanya dilaksanakan melalui atas talian. Sekiranya mereka ingin memohon PPK, mereka harus memasuki laman web kami iaitu di customer.akpk.org.my. Daripada situ mereka harus buat pendaftaran, hanya memasukkan IC number mereka untuk ID dan juga jana sendiri diorang punya password. Kemudian harus masukkan semua data peribadi, pendapatan mereka waktu ini. Kemudian yang paling penting, kami nak mereka masukkan semua jenis hutang yang mereka ada dengan perbankan di mana-mana jugalah yang mereka ada pinjaman. Dan last kali mereka harus memilih satu tarikh appointment di mana pada hari itu nantilah sesi kaunseling akan berjalan. Okey. Itu cara dia. So Puan Roha, saya pasti ramai yang tertanya-tanya jika ada apa-apa bayaran atau fee untuk menggunakan perkhidmatan AKPK. Of course lah, tidak Nif kan, Mas. Kita nak bantu orang ramai. Jadi semua perkhidmatan AKPK termasuklah PPK adalah percuma. Okay. So lagi satu Puan Roha, kita sering mendengar perkataan SIKRIS digunakan, terutamanya bila kita nak membuat permohonan pinjaman. So mungkin Puan Roha boleh menjelaskan apa sebenarnya SIKRIS dan bagaimana kita boleh mendapatkan laporan SIKRIS ni? Okay, actually SIKRIS ni ramai orang dia buat comparison between SIKRIS and SITOS, betul? Ya, betul. Okay. Tapi hari ini saya nak menyatakan tentang SIKRIS ni adalah report yang dimiliki oleh Bank Negara, dikawal oleh Bank Negara sendiri. Tapi kami nak ingatkan sebenarnya report SIKRIS ni bukanlah yang menyatakan yang anda adalah seorang yang telah disenarai hitamkan. Ramai orang salah sangka kat situ. Sebenarnya report ni hanya memberitahu yang anda mempunyai pinjaman di mana-mana perbankan. Dia akan nyatakan juga jenis pinjaman apa yang anda ada. Kemudian dia akan nyatakan juga track record pembayaran kita selama setahun. Itu yang paling penting sebab bank nak tengok, especially bila dia buat pinjaman, bank akan tengok dia punya karakter membayar di selama setahun bagaimana. Dan untuk pengetahuan you all, SIKRIS report ni boleh didapati di dua tempat, sama ada di AKPK ataupun di Bank Negara dan ataupun melalui online e-SIKRIS. Okey. So, kalau saya mendapatkan bantuan dari bank, Puan Mas, adakah rekod SIKRIS saya akan terjejas? Okey, berbalik kepada soal whether SIKRIS kita akan terjejas atau tidak, berbalik kepada bila permohonan itu dibuat. Jika permohonan itu diterima pada atau sebelum 30 hari bulan Jun 2021 iaitu pada tahun hadapan, tidak akan ada sebarang kesan ke atas SIKRIS record. Tetapi jika permohonan itu kami terima selepas pada tarikh itu, setiap permohonan yang kami proses akan kami klasifikasikan sebagai penjadualan dan penstrukturan semula. Di mana ini
akan memberikan kesan kepada Secret Record. Jadi suka untuk saya ingatkan di sini, jangan tunggu hingga saat akhir. Betul. Silalah hantar permohonan jika anda rasa anda perlukan bantuan daripada pihak kami. Okey. Puan Roha pula, adakah rekod Sikri saya akan terjejas kalau saya mendapat bantuan dari AKPK? Oh tidak, sebenarnya bila kita bantu, kita bukanlah untuk menyenarai hitamkan mereka. Okay, cumanya bila mereka masuk saja dalam PPK, nama mereka akan ada indikator kat dalam Secret Report, iaitu akan ditunjukkan tagging AKPK di situ. Only that. Okey, sebelum kita mengakhiri chat session kita pada hari ini, mungkin Puan Mas ingin berkongsi kata-kata akhir? Terima kasih Nif. Saya sebagai wakil daripada RHB ingin sekali mengingatkan, kami di sini bersedia membantu anda semua. Jadi, jangan berlengah-lengah lagi, sila hantar permohonan melalui e-borang dengan melayari laman web rasmi RHB. Sila pergi ke pautan FAQ untuk menghantar e-borang. Terima kasih Puan Mas. Puan Roha pula, ada apa-apa nasihat tambahan untuk penonton kami? Okey. Di AKPK kami selalu menerapkan nasihat di mana kita sebagai peminjam haruslah mempunyai tanggungjawab moral untuk membayar balik pinjaman kita, betul tak? Okey, sekiranya anda mempunyai masalah di luar sana, anda harus mendapatkan bantuan sama ada di RHB ataupun di AKPK melalui laman web kami lah. Dan sesungguhnya kami akan sentiasa membantu anda secara percuma. Terima kasih Nif. Terima kasih Puan Roha. Terima kasih Puan Mas kerana sudi bersama saya di RHB Money Chat pada hari ini. Dan kami berharap penonton kami mendapat manfaat daripada perbincangan kami tadi. Jika anda mempunyai sebarang soalan berkenaan dengan pengurusan kewangan, sila komen di bawah dan jumpa lagi di episod yang akan datang.